Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Semirayat daripada Lumut Perak Ridwan. Apa khabar rakan-rakan di media sosial? Kita ke udara dalam banyak medium. Ada 3-4 medium. Jadi tak sebutlah medium apa-apa kan. Sebab dia sensitif sebab dia orang ni kompetitor Andrew Lim, salam perpaduan. Thank you, brother Andrew Lim. Khairul Azwan, thank you. Sani, Syahid. Kayamri, waalaikumsalam. Yusuf Awang, waalaikumsalam. Tanah Merah Hadir. Jadi, saudara, saya ni duk cari slot sebenarnya, perkhidmatan. And dulu saya biasa live 10.30 sampai berhentilah. Tapi kita sudah maklum hari ni slot live ni penuh. Jadi saya tak ada slot. Jadi saya pun fikir-fikir nak mula pukul 9 boleh habis pukul 10. Saya rasa itulah apa tu slot masa yang masih kosong sebab biasalah tuan sekarang ni ramai Facebooker dan juga TikToker. Dulu saya duk cakap dengan orang kan, kadang ramai. Bila ramai tu saya akan cari masa yang paling sesuai lah no? Ya, Fadiyub, Waalaikumsalam, Rahman bin Abdullah, JB, thank you. Yusuf Awang, apa tajuk? Tajuk ni biasalah kluster bersatu, masih berroyan lah dalam UMNO kan. Kita dalam keadaan sekarang ni pun sebenarnya keadaan politik ni sejuk lah. Sejuk maksudnya stable lah dah tak panas, tak macam sebelum PAU. Sebelum PAU tu memang suhu politik Malaysia cukup panas. Tapi lepas PAU tiba-tiba suhu politik tu sejuk lah. Bermakna sudah maklum keadaan kesihatan kerajaan perpaduan ni InsyaAllah lah bertambah baik. Jadi usaha-usaha untuk tebuk atap ke Lina Arena, usaha-usaha untuk scheme of thing, usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan ni nampaknya gagal lah. Jadi suhu politik tu sejuk. Bila sejuk stable lah. Kalau panas tak stable. Macam kereta lah kan. Kalau radiator cantik, enjin sejuk kan. Enjin sejuk, stabil lah. Kalau radiator problem, overheating kan, tak stable lah kan. Kereta boleh rosak kan. Sama juga dengan politik lah. Jadi politik ni kita tahu lah dia pun kata apa, Muhammad Rauzi Waalaikumsalam. Ramzul, Waalaikumsalam. Share sikit lah, bantu lah. And Tuan Hanafi 68 TikTok lepas PAU lagi panas. Tak adalah. Dia tak panas dah kan. Suhu untuk menjatuhkan kerajaan tu suhu tak panas dah. Jadi kita berjaya lah kan, menghalang semua usaha-usaha jahat, tidak berperi kemanusiaan kan, untuk menjatuhkan kerajaan tu. Kita berjaya menghalang lah. Maknanya kita kerjasama. Benda ni memanglah kalau kumpulan parti permit dengan parti bunga dia tak berapa nak sokong lah. Sebab agenda mereka tu gila kuasa, nak tebuk atap, nak menguasai tampuk utama kerajaan. Dan partai bunga dengan partai permit ni dia tak boleh duduk di bawah parti lain. Maknanya mereka nak menjadi orang nombor 1 dalam kerajaan. Jadi orang nombor 2, orang nombor 3 dia tak mau. Sebab tu mereka tolak apa tu titah tuanku menubuhkan kerajaan perpaduan. Sebab mereka ni memang jenis gila kuasa. Tak mau. Dia tak boleh duduk nombor 2, dia tak boleh duduk nombor 3. Dia nak nombor 1. Sebab nombor 2, nombor 3 ni tuan-tuan dia tak ada power macam nombor 1. Jadi mungkin dan biasalah kan, selera parti permit dengan parti bunga ni lain sikit. Dia tak sama macam selera kita. Kita ni boleh duduk nombor 2,
duduk nombor 3 tak ada masalah. Kita juga boleh berketuakan pemimpin PKR. Kan? Kita pernah berketuakan pemimpin bersatu. Kita tak ada masalah. Pasal kita tak gila kuasa. Dan kita pun tak berminat nak mengamalkan amalan KKN ni. Korupsi, kroni, nepotisme, tak minat kita. Berbanding dia orang ni kalau nombor 2, depa tak ada KKN. Dia orang ni depan masyarakat ni pijak semut tak mati. Tapi belakang masyarakat tuan-tuan dia maklumlah, kan? Pijak gajah pun gajah mati. Maknanya bisanya pemimpin Perikatan Nasional ni, kan? Pijak gajah mati bisalah tuan-tuan. Tapi dia punya lakonan depan rakyat ni, pijak semut pun tak mati. Macam-macam lah janji mereka dengan rakyat lah. Kami nak jadi pemimpin yang integriti, pemimpin yang tak mengamalkan korupsi, kronism, nepotism. Tapi hari ini semua orang tahu ada direct nego atau tender pemberian terus yang berjumlah ringgit Malaysia 92.5 bilion. Di bawah siasatan SPRM dan agensi siasatan kerajaan yang lain. Dah ada tangkapan dah. Broker dah ketangkap. Broker ni orang tengah yang menguruskan projek-projek pemberian terus. Broker juga sebagai perantara antara orang politik yang berkuasa dengan kerajaan dan juga golongan peniaga yang ingin mendapatkan tender. Contoh dia. Dan broker juga dikatakan orang yang menguruskan pembahagian komisen. Hebat broker ni. Dah kena tangkap, dah kena tahan kan. Dia tak lama lagi tahulah siapa dia tu. Politikus yang menjadi ketua dalang kepada projek-projek direct nego, dalang kepada mendapatkan komisen-komisen yang lumayan daripada golongan peniaga. Sebab tu tuan tengok, kalau tender direct nego ni biasanya mahal. Sebab apa jadi mahal? Contoh lagu ni. Jadi mahal ni sebab ada bahagian yang lain. Berapa persen? Itu ikut politikus tu. Kalau dia nak 10%, kena bagi 10%. Kalau dia nak 20%, kena bagi 20%. Kalau dia nak 50%, kena bagi 50%. Sebab tu harga projek pemberian terus ni mahal. Melampau harga. Berbeza dengan projek-projek yang melalui proses pembidaan biasa. Kalau tender tu open, biasa harganya lebih murah daripada direct nego. Sebab apa? Yang open tu dia tak ada bagi komisen kat siapa-siapa. Yang direct nego ni kena bagi komisen. Di komisen tu masuk ke poket siapa? Masuk dalam parti mana? Wallahualam, kita sama-sama tunggu, kita sama-sama nanti. Takkan lari gunung dikejar. Betul? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun dia cuba panjat balik, tapi dia lupa kakinya sudah patah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni, yang mereka ni duk gelabah kora, demam kora, gelabah unta, duk cari jalan, bawa politik yang ekstrim, politik yang menakut-nakutkan rakyat. Sebab mereka ni dah terdesak untuk menjatuhkan kerajaan. Sebab mereka tahu kalau mereka tidak berjaya menjatuhkan kerajaan, mungkin mereka boleh didakwa di mahkamah dengan berbagai pertuduhan atas bobroknya mereka ketika mereka berada di tampuk kuasa. Orang-orang tengah mereka takkan boleh bertahan. Dan nak bertahan bagaimana dia broker? Betul? Takkan kita nak mengamalkan amalan politik, tangkat bilis, jerung kita lepas. Betul? Kita mesti mengamalkan jerung pun kena, bilis pun kena, supaya yang adil dan buktikan bahawa Malaysia ini negara hukum. Mak Ali Salawakah dari Seri Gading. Thank you Tuan Muhammad Ali. Betul? Makna ni jerung ke, gajah ke, buaya ke, rimau ke, ikan bilis ke, ikan sardin ke, ikan temenung ke, kalau melakukan kemungkaran,
melakukan perkara-perkara yang bobrok, kan, perantara atau ketua atau orang suruhan, tanggungjawablah, sebab benda yang haram tetap haram jawapannya dan tidak boleh dihalalkan. Walaupun partai permit ni suka menghalalkan benda yang tak sepatut dihalalkan. Ni partai permit ni biasa. Okey tak nak? Muhammad Ali Midin dah balik dari overseas belum tuan? Wallahualam, saya tak boleh nak komen lah. Dia balik ke, dia tak balik ke, itu hak dia lah. Kan, kita pun lihat kerajaan ni tak berlaku zalim kepada dia. Kan, nampak adakah mana-mana anggota polis menyerbu rumah Perdana Menteri yang ke-8, atau mana-mana orang-orang kita berhimpun di lapangan terbang tidak membenarkan kapal terbang berlepas, kan? Ada? Tak ada. Maknanya kerajaan perpaduan ni bukanlah kerajaan zalim. Seperti mana ketika Mahathir dan Muhyiddin mengetuai kerajaan dulu. Mana kita ni tak bersikap nak buat selective prosecution, pendakwaan terpilih. Kan? Kita nak negara ni menjadi negara hukum, bukan menjadi negara yang hukumnya mengikut politik. Kalau negara ni hukumnya atau undang-undangnya mengikut politik, akhir nanti perpecahan dan kesengsaraan, penderitaan kepada rakyat Malaysia. Dan kita nak amalan kejernihan politik, politik akal yang sihat, bukan politik busuk, politik jahat. Nak bunuh pesaing, guna mahkamah. Nak takutkan pesaing, guna KDN. Kita dah tak berminat lagi amalan-amalan politik sedemikian rupa. Contoh saya dulu tuan-tuan, ketika Tun Mahathir berkuasa sebagai PM yang ke-7, Muhyiddin sebagai Menteri KDN, Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, yang berkuasa 22 bulan. Jelas mereka menggunakan KDN menekan kita. Saya ni 13 kali kena. 13 kali. Report ni, kalau tuan buh nama saya, cek report ni, bersusun-susun report. Kalau tak percaya, kalau tuan ada kawan, tuan pegawai polis ke apa, tuan cek tu. Bersusun-susun reportnya. Omah ni kena serbu 2 kali. Kena tangkap ni berkali-kali. Sampai nak bercakap di pentas mana pun tak boleh. Itu bermakna KDN zaman Muhyiddin menekan kita. Dan saya adalah seorang mangsanya. Cuma saya tak sampailah ke peringkat didakwa. Sebab apa yang saya sampaikan tu ada buktinya, ada faktanya jelas. Itu cerita dia. Tapi yang lepas tu lepaslah. Saya tutup buku lama, saya buka buku baru. Betul tak? Saya tak ada dendam pun. Walaupun ada juga menteri-menteri daripada Pakatan Harapan pada waktu tu yang buat report kat saya. Saya tak dendam pun. Cuma saya tahu dendam ni takkan menghasilkan kebaikan kepada negara dan rakyat. Dendam hanya akan menyebabkan kebinasaan kepada negara dan rakyat. Membalas dendam bermakna kita ni bukan manusia, tapi kita telah menjadi syaitan. Mana kalau jadi syaitan ni payah. Amalan politik dendam ni menyebabkan kemiskinan kepada negara dan rakyat. Ekonomi kita merudum teruk. Hutang kita meningkat 1.5 trilion hanya kerana politik dendam yang diamalkan Mahathir dan Muhyiddin. Tak habis-habis nak balas dendam, tak habis-habis nak penjarakan orang tu, nak penjarakan orang ni, menggunakan kuasa menekan. Siapa tak lompat, kluster mahkamah. Siapa tak dengar cakap, kluster mahkamah. Habis dibelinya. Siapa melawan, dia beli tak dapat, dia kluster mahkamah kan. Ini perangai Mahathir dan Muhyiddin. Malah beragenda jelas untuk mengharamkan partai yang menentangnya. Kita tak ada dengar apa yang ini. Kerajaan perpaduan nak mengharamkan partai permit ataupun partai bunga. Kita tak dengar pun yang partai kerajaan nak mengharamkan parti-parti yang saya sebut tadi tu. Bermakna amalan dendam tak jadikan intipati utama kerajaan perpaduan. Nampak? Kalau kata lah,
Nanti Zahid Hamidi akan menendam. Tok Zahid bukan duduk KDN. Tok Zahid menteri wilayah luar bandar saja. Timbalan Menteri Malaysia. Dia tak ada kuasa untuk mengarahkan polis ke, SPRM ke apa ke untuk balas dendam. Tak ada. Nampak jelas tak? Dan tuan-tuan tengok sendiri, tak ada pun. Mana-mana. Kan? Mana-mana rumah ahli politik Perikatan Nasional yang diserbu. Tak ada kan? Tak ada mana-mana yang didakwa dulu sebelum siasatan. Tak ada. Kan? Nampak jelas bahawa kerajaan perpaduan ni dia belajar daripada kesilapan kerajaan yang terdahulu. Bermakna mereka ni berhati-hati dalam menentukan segala keputusan untuk mengembalikan Malaysia sebagai negara hukum. Okey. Yusuf masih kan? Kalau dulu abah kau ni dia akan bercakap soal 2.6 bilion. Tuan-tuan tahu tak? Berapa banyak tu 2.6 bilion dia kata. Sekarang ni soalan dia hari ni, boleh tak abah cerita jumlah 92.5 bilion tu banyak mana? Maknanya jumlah ni, jumlah sakau mereka ni terlampau tinggi. Cuma nak membuktikannya memerlukan masa. Dan kita tak boleh tergesa-gesa. Dan sekiranya ada berlaku penyelewengan, mesti dakwa dengan adil dan tidak bermotifkan politik. Ini jelas. Okey, Nana? Okey. Abdul Qadir, ya. Geng partai permit dia takkan percaya. Kan? Mereka hanya percaya apa yang abah kata kepada mereka. Mereka takkan percaya. Geng partai permit tak berani nak bangkitkan isu 92.5 bilion. Betul? Buat 92.5 bilion mereka kata fitnah. Fitnah aku mananya? SPRM fitnah kamu. Bagilah masa ke SPRM. Betul? SPRM menjalankan siasatan. Betul? Kalau ada bukti, ada sakau di situ, hadaplah mahkamah. Betul? Yang dakwa ni mahkamah bukan bermakna dia bersalah. Dia kena buatlah pembuktian yang jelas bahawa dia tak bersalah. Betul? Kalau dia bersalah, apa boleh kita buat? Okey. Datuk Marmo, di mana ada dedak, di situ ada SME. Nak cakap soal dedak, soal apa ni, yang kedarah 92.5 bilion ni saya ke? Yang untuk mengkedarah projek Dread Nego 92.5 bilion ni saya ke? Siapa dia yang duk mengkedarah dedak semua ni? Duk kata kami ni orang UMNO makan dedak. Aku berupanya hampa yang makan dedak. Hampa ambil duit mana? Banyak sangat itu. Berbilion-bilion dana politik ambil dari mana? Ada misi cak duit dekat rumah Muhyiddin. Kamu menang pilihan raya ke-15 74 kursi sebab duit. Kalau tak kena dengan duit, kamu takkan menang 74 kursi itu. Yang kedua, kerana kamu menguasai media, konvensional media dan juga media yang mutakhir. Sebab kamu ada duit, kamu boleh kuasai media. Kita tak kuasai media sebab kita tak ada duit. Kebanyakan bloggers, Saiwa, sahabat troopers kita, sukarelawan, bukan under payroll. Bila bukan under payroll, tak ada duit. Saya selama ni bertahun-tahun ni duk lawan untuk UMNO ni, bukan under payroll. Mana apa yang kita buat hanya kerja sukarela. Sebab sayang kepada parti, demi agama bangsa tanah air. Tapi kalau kita nak mengatakan bahawa kita ni sukarela, puak-puak partai permit bukan nak percaya. Dia duk kata kita makan dedak, sedangkan kedarah 92.5 bilion ni puak mana? Puak mana? Yang jadi Perdana Menteri selepas pilihan ke-14 ni puak mana? Puak Mahdi. Puak Muhyiddin. Betul tu Ismail Sabri. Betul. Muhyiddin Ismail Sabri satu kelompok yang sama, kelompok ke arah Perikatan Nasional. Semua orang tahu. Ni orang macam saya nak makan dedak dari mana? Memanglah orang tu yang hang larat ke buat kerja macam ni sini. Saya kata bukan soal larat. Soal dia hari ni, soal perjuangan. Soal dia hari ni,
soal masa depan negara, soal kehidupan rakyat. Kalau kita tak boleh sukarela dalam perjuangan ni, bermakna baik kita masuk partai permit atau partai bunga, depa tak apa, depa duit banyak, betul? Kita tak ada duit. Dan kita pun tak buat tabung. Nak minta sana minta sini tak ada. Kalau kita nak beli beras di rumah, kita kerjalah. Betul? Tak ada masalah. Cuma persepsi negatif yang dibawa oleh kumpulan puak partai permit dengan partai bunga ni merosakkan imej kita. Ahli-ahli UMNO yang berjuang dalam media sosial. Dia orang anggap kalau bercakap mewakili UMNO bermakna duit. Okey. Minta depa ni bercakap pasal UMNO dapat duit tak? Setahu saya ada kawan tu dulu dia rajin bercakap membela UMNO, nama dia Syafiq. Dia lama bercakap pasal UMNO. Tapi hari ni dia bercakap untuk bersatu. Masa dia bercakap untuk UMNO, kehidupan dia susah. So bini pun lari. Susah. Tak dapat apa-apa bayaran. Dia suka rela pada waktu. Saya pun sama. Tapi bila dia bercakap tentang bersatu, tiba-tiba dia boleh senang. Nampak tak? Perbezaan bercakap untuk bersatu dengan bercakap untuk UMNO. Makna orang bersatu lah makan dedak. Itu cerita dia tuan. Betul tak? Yalah ada Morayan, dia tak ada Morayan. Yang duk Morayan hari ni adalah puak-puak bersatu dengan puak-puak parti permit. Jangan sebut parti PAS, sebut parti permit. Senang. Pasal kalau orang PAS, dia akan sokong mufakat nasional UMNO. Yang duk sokong bunga ni geng parti permit. Geng parti permit memang dia sokong bunga. Sebab permit dan bunga tak berbeza tuan-tuan. Sama tuan-tuan. Sebab parti permit. Kita akan lawan dengan parti permit. Dan geng-geng parti permit dengan parti bunga ni memang murayan sangat. Pagi, petang, malam murayan. Dan dia guna naratif UMNO baru DAP. Apa benda lah. Sejak bila UMNO berpakat di pilihan raya ke-15 dengan DAP, UMNO berpakat dengan Pakatan Harapan. Betul? Dan kita ada acuan kita sendiri. Sebab bagi saya senang saja. DAP ni resis, chauvinis, bergantung kepada acuan yang kita bina untuk mereka. Kalau kita bina acuan untuk menjadikan DAP ni resis, chauvinis, dia akan jadi resis dan chauvinis. Tapi kalau kita partai teras mewujudkan acuan tidak menjadikan DAP itu resis dan chauvinis, bermakna dia tidak akan resis dan chauvinis. Macam sekarang ni, adakah DAP resis dan chauvinis? Tak ada. Sebab apa? Acuan yang kita bina tu, acuan kita bina ke arah perpaduan. Berbeza dengan acuan partai permit dan partai bunga, yang acuan mereka menjadikan DAP itu resis dan chauvinis, dan mereka sengaja berbuat demikian rupa atas sebab untuk meraih sokongan orang Melayu kepada mereka. Dan UMNO pun dulu pun menggunakan acuan yang sama juga. Puluhan tahun dari dulu, zaman dulu sampai ke hari ini. Tapi acuan tu sebut tidak menambah pun undi orang Melayu kepada UMNO. Lagi kuat kita membina acuan untuk menjadikan DAP itu resis dan chauvinis, semakin hari semakin kita hilang sokongan. Mana formula tu tak boleh diguna pakai lagi. Jadi hari ni puak-puak partai permit dan partai bunga sedang buat naratif kita ni baru ADB. Bagi dia buat. Kita akan buktikan kepada orang Melayu bahawa acuan kita akan mengubah DAP. Cuma dalam DAP ni ada dua kelompok. Satu kelompok pemimpin sekolah, satu kelompok pemimpin tak sekolah. Ini saya bercakap dengan akar umbi DAP. DAP ni akar umbi dia banyak orang Cina. Kata-kata orang Cina ni dia DAP. Betul. Saya tanya orang Cina dia bawa akar umbi dia ni, pasal apa DAP ni resis? Dia kata dalam DAP ada dua kelompok.
Satu kelompok pemimpin sekolah, satu kelompok pemimpin tak sekolah. Yang tak sekolah ni mulut jahat. Contoh baru-baru ni ada seorang dari Penang punya DAP tu. Dia mulut jahat. Jadi kumpulan ni sebenarnya tuan-tuan, kumpulannya mulut jahat. Sebab mereka ni sebenarnya tak boleh menerima perubahan acuan baru yang dibuat oleh UMNO ni. Tapi tak apa. Kumpulan pimpin DAP yang tak sekolah ni dia akan pupus perlahan-lahan. Sebab dalam DAP berlaku perubahan yang cukup hebat selepas pilihan raya ke-14. Okey. Dah Wan Muhammad Amin. Dia tuan, DAP resis tak resis atas acuan kita. Kalau acuan kita menjadikan DAP tak resis lah. Macam dululah pilihan raya ke-14. Bersatu berjaya membina acuan menjadikan MCA itu resis. Sampai pemimpin Bersatu pada waktu itu mengatakan bahawa MCA lebih bahaya dari DAP. Antara hujah yang paling viral lah terdengar lah dalam DAP, dalam MCA ada Melayu tak? Ada Melayu tak dalam MCA? Tak ada Melayu kan? Tapi kenapa MCA itu tidak resis? Tidak Chauvinis. Sedangkan tidak ada Melayu dalam tu. Sebab acuan UMNO menjadikan MCA itu macam tu. Berbalik pada DAP. Dalam DAP ni ada Melayu tak? Ada Melayu kan dalam DAP? Betul? Ada India dalam DAP kan? Ada asli, ada anak Sabah dalam DAP. Maknanya kalau acuan kita menjadikan DAP itu parti yang tidak resis, dia akan jadi tidak resis. Tapi kalau kita nak membina acuan menjadikan DAP resis, dia akan jadi resis. Itu cerita dia. Macam gerakan dulu. Gerakan dulu dia lebih resis dan Chauvinis berbanding dengan DAP. Ini fakta. Mana gerakan dulu sebuah partai yang cukup besar, menguasai Pulau Pinang dan negeri-negeri tertentu. Mana nak bandingkan gerakan dengan DAP pada waktu tu, DAP ni ibarat buih-buih di lautan saja. Gerakan pula ibarat pulau tengah lautan pada waktu itu. Jadi bila berlakunya tragedi perkauman 13 Mei 1969. Jadi selepas saja tragedi berakhir, di almarhum Tun Razak mencipta formula baru, iaitu formula kerajaan perpaduan, yang mana menawarkan tempat bergerakkan parti PAS dan parti-parti lain untuk menyertai kerajaan perpaduan yang kita noktahkan atas nama Barisan Nasional. Barisan Nasional asal itu kerajaan perpaduan, tuan-tuan. Dulu UMNO dalam Perikatan Kapalaya. Bila berlaku tragedi perkauman, pergaduhan perkauman, jadi Tun Razak ni dia cipta formula yang baru, iaitu kerajaan perpaduan. Sama juga hari ini, bila peti undi tak gagal untuk membentuk kerajaan, Seri Paduka Baginda Tuan Agong mengembalikan formula Tun Razak tu, iaitu menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan formula tu dah terbukti berjaya, tuan-tuan. Sebab tu saya menyokong kerajaan perpaduan ni. Sebab Tun Razak dah buat benda ni, berjaya mewujudkan perpaduan untuk jangka masa yang cukup panjang, puluhan tahun. Sehingga 11 Mei 2018 baru kerajaan perpaduan tu jatuh. Dari tahun 70 sampai tahun 2018 berapa lama? Berdekad-dekad baru dia jatuh. Tetapi formula kerajaan perpaduan ni terbukti berjaya. Jadi bila saya cerakinkan tentang isu kerajaan perpaduan terkini ni, saya rasa Seri Paduka Baginda Tuan Agong menggunakan formula yang sama seperti mana Tun Razak gunakan. Sebab tu saya sokong. Kok formula dah berjaya, teruji, kita sokonglah. Kalau formula yang belum lagi diuji, kita mesti ada was-was sama ada berjaya atau tidak berjaya, tuan-tuan. Tapi formula pembentukan kerajaan perpaduan yang ada hari ini terbukti telah berjaya bermula tahun 1970 dulu.
Mana tuan-tuan tak payah risau dah. Mana kerajaan yang berdiri hari ini akan bertahan untuk jangka masa yang cukup panjang. Cukup panjang. Dan insya-Allah pada hari ke-16 pun kerajaan perpaduan ini akan membentuk kerajaan lagi. Dan mungkin akan datang akan ada nama baru. Makna ni sebenarnya tuan-tuan, dia mengimbas kita kepada almarhum Tun Razak dan kepimpinan yang terdahulu. Mana kita ni mengulangi saja, mengguna pakai formula yang terbukti berjaya. Daripada kita kena faham tuan-tuan. Yang tak faham ni lah kumpulan Perikatan Nasional ni. Dia memang tak apa faham. Sebab mereka ni tuan-tuan tahulah, otak fikir politik saja. Kalau fikir politik, kejernihan tu okey. Tapi mereka ni berfikir politai. Tak ada politai. Politai. Poli ni banyak tai. Poligami. Politik tu macam poligami, dia banyak. Banyak cabang dia. Betul? Tapi mereka ni politai. Kalau mereka tu benar-benar jujur, benar-benar mencintai kestabilan, kemakmuran, kedamaian, kejernihan, mengutamakan negara dan rakyat, tentu mereka akan menyokong dan menyertai kerajaan perpaduan. Betul? Tapi mereka tolak. Kenapa? Sebab mereka ni tak dapat terima hakikat duduk dalam kerajaan perpaduan. Diceritanya hari ini tuan-tuan, kerajaan perpaduan ni akan bertahan lama. Buktinya almarhum Tun Razak pernah buat. Dulu gerakan, sekarang DAP. Dan kita percaya kemampuan pemimpin Melayu dalam kerajaan perpaduan untuk membina acuan yang terbaik yang tidak akan menjadikan DAP partai yang resis dan Chauvinis lagi. Okey. Dan tuan tengok pula, itu faktor politik, betul. Kalau kita tengok pada angle ekonomi, ekonomi ni dia pun luas tuan-tuan, dia besar. Tengok ekonomi sekarang ni. Kita ambil atas faktor mata wang. Adakah mata wang kita makin merosot atau meningkat? Mata wang kita meningkat dan melonjak, tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Kenapa? Kerana keberkatan daripada kerajaan perpaduan ni. Sebab masyarakat luar tuan-tuan, macam pelabur-pelabur ni, mereka mengkaji perkara ni. Dia cerakin perkara ni. Dan dia orang tahu formula kerajaan perpaduan ni pernah diamalkan selepas tragedi 13 Mei dulu. Dan bertahan sehingga 10 Mei 2018. Mana formula kerajaan perpaduan digunakan hari ini pun akan bertahan puluhan tahun sebenarnya. Puluhan tahun. Dia mungkin akan jatuh puluhan tahun yang akan datang. Ini biasa tuan-tuan. Setiap yang kerajaan yang terbina, dia akan jatuh tuan. Sebab itu petanda jelas bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerajaan kita ni kerajaan di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita ni manusia biasa, berpisah tiada dengan dosa. Hebat macam mana kerajaan kita bina, dia akan jatuh. Betul? Ini biasa. Okey, clear tak mesej sampai ni? Clear tak? Jadi perkara ni tuan-tuan, tuan boleh sampaikan kepada yang lain. Tuan boleh sampaikan kepada kawan-kawan tuan. Tak kira lah orang Melayu ke, orang asli ke, orang Cina ke, orang India ke, Sabah Sarawak, cerita kat mereka. Bahawa kita mengulangi formula almarhum Tun Razak membentuk kerajaan perpaduan. Kalau dulu kita bentuk kerajaan perpaduan disebabkan krisis tragedi berdarah 13 Mei. Hari ini kita bentuk kerajaan kerana tragedi gagalnya demokrasi di peti undi. Tak ada mana-mana gabungan yang dapat simple majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Nampak? Benda ni tuan-tuan kena bercerita kepada orang lain. Mesej ni sangat clear tuan-tuan. Sangat clear. Sangat clear.
Dan saya percaya siapa pun dapat menerima hujah yang saya sampaikan pada malam ni. Kan? Dan saya langsung tak bawa politik yang ada bau-bau perkauman ke, tak ada. Kan? Sebab bagi saya kita dah mengamalkan amalan politik sedemikian rupa terlalu lama. Dan dia tak menguntungkan pun kita di peti undi. Kita kena mengembalikan cara dan kaedah almarhum Tun Razak dalam mewujudkan kestabilan dan perpaduan dalam politik. Itu je. Beliau memang dah pernah buat benda ni. Maknanya kita mengulangi formula yang sama. Bila kita menggunakan formula yang sama, bermakna keputusannya adalah berjaya. Dan ini bukan formula baru. Kalau kita gunakan formula baru, contohnya macam Mahayadin Yassin, dia buat Sheraton move. Mak Sabu kata syaitan move. Jatuh kerajaan Mahdi, betul. Jadi mereka menggunakan formula kerajaan SD. SD maksud dia lupa saja. SD. SD lah. SD. Statutory Declaration. Okey. Dan juga menggunakan formula scheme of thing. Membeli wakil rakyat dan menawarkan bahagian kedudukan dalam kerajaan dan sebagainya. Dan mereka menggunakan formula menggunakan kuasa kerajaan menekan lawan. Terbukti formula itu gagal. Sebab tu Mahayadin cuma boleh bertahan 17 bulan. Okey. Seterusnya Ismail Sabri mengambil alih kerajaan, tetapi tetap menggunakan formula yang sama. Sebab tu Ismail Sabri hanya mampu bertahan 13 bulan. Mana hari ni, kalau kita nak mengulangi formula yang dicetuskan Muhyiddin ni kali ketiga, jawapannya juga akan gagal. Mana kita akan mengulangi kegagalan pilihan raya ke-14. Ekonomi akan jatuh, mata wang akan jatuh, kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Janganlah kita gunakan formula yang gagal tu. Sebab tu saya minta tuan dan puan menyokong formula kerajaan perpaduan ni. Formula ni Tun Razak dah uji dah, berjaya. 1970 sampai 2018. Ni formula ni. Makna kita mengulangi formula yang dibuat oleh Tun Razak. Dan kita mesti menentang formula yang dibuat oleh Muhyiddin. Kalau kita nak mengulangi formula yang dibuat Muhyiddin, dia maknanya dia akan jatuh. Bila kerajaan si jatuh, ekonomi akan injek. Clear message dia? Ni saya bagi satu cara kaedah tuan-tuan. Saya patutnya tak boleh cerita benda ni tuan-tuan. Tapi saya cerita juga tau, supaya rakyat Malaysia ni nampak benda ni. Sepatutnya saya tak cerita tentang benda ni tau. Patut saya diam saja. Saya cerita juga kat tuan dan puan kaedah cara dia. Dalam kita nak mengatasi apa-apa masalah tuan-tuan, kita mesti merujuk kepada yang terdahulu. Yang perlu gunakan formula apa? Tengok formula tu berjaya tak berjaya. Kalau formula tu berjaya, gunakan formula tu. Tak perlu nak gunakan formula baru yang berisiko tinggi. Contoh hari ini tentang bantuan cash money kepada rakyat. Dulu bosku cetuskan formula ni, bantuan BRIM. Mai dekat Mahdi, dia tukar nama Basah. Mai dekat Muhyiddin, dia tukar nama BPN. Mai dekat Mae, tukar nama BKW. Mai ke Anwar, dia tukar nama lagi. Bantuan Rahmah. Saya tengok, kan ramai dapat bantuan bantuan Rahmah. Tapi asasnya formula yang sama. Formula, mereka meneruskan formula yang dicetuskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Nampak? Kenapa mereka mengulangi formula yang sama dalam soal untuk membantu keluarga rakyat yang susah, atau kita sebut sebagai B4D.
Sebab apa? Sebab formula tu terbukti berjaya untuk mengurangkan kesusahan keluarga rakyat ni. Sebab tu mereka teruskan formula BRIM ni. Bertukar nama saja. Ataupun kalau kita perhalusi lebih dalam lagi, orang sebut sebagai ekonomi dasar kehidupan rakyat. Mana negara ni telah menjadi negara rakyat. Sedangkan sebelum ni menjadi negara KKN, korupsi, kroni, nepotisme. Yang mana kekayaan negara sebelum ni hanya diagih-agihkan kepada sahabat-sahabat baik ataupun orang kita panggil kroni, dan juga kepada ahli keluarga ataupun orang sebut nepotism. Jadi sebenarnya yang merakyatkan negara ini, yang mengembalikan negara ini kepada rakyat, itulah Datuk Seri Najib Tun Razak. Digantilah Perdana Menteri yang mana pun, mainlah daripada partai yang mana sekalipun, dia tetap akan meneruskan formula pemberian cash money kepada rakyat. Dan mereka akan berusaha sedaya upaya untuk memberi lebih banyak kepada rakyat, untuk mengatasi Perdana Menteri yang sebelum-sebelumnya. Kalau zaman bosku dulu, ada pelajar sekolah yang B4D saja dapat bantuan cash money awal kemasukan persekolahan RM100, betul. Mai zaman Mae dan zaman Anwar Ibrahim, semua golongan, tak kira top 20, M4D atau B4D, tetap dapat RM RM150. Inilah kebijakan formula yang baik. Di formula yang baik ini akan diulang sampailah suatu hari nanti ada seorang lagi Perdana Menteri yang lebih hebat, dia cipta satu formula yang lebih dahsyat daripada formula BRIM ni. Ini cerita dia, tuan-tuan. Sama juga dalam pembentukan kerajaan. Kalau kita nak gunakan formula pembentukan kerajaan Mahathir Yassin 17 bulan, mana kerajaan tu akan jatuh. 2 kali kita gunakan formula yang sama. Mae Sabri pun mengulangi formula yang sama yang dicetuskan Muhyiddin, yang pakaikan oleh Muhyiddin. Jawapan dia jatuh. Dan formula yang digunakan Muhyiddin ni tak dapat diterima oleh semua rakyat. Tak dapat diterima semua rakyat. Makna formula tu kategorinya adalah gagal dan patut kita museumkan atau kita zoo negarakan. Dan kalau kita tak museumkan formula Muhyiddin, bermakna negara kita akan kucar kacir sampai bila-bila. Kesihatan ekonomi akan merosot, kesihatan mata wang akan merosot, kesihatan ekonomi keluarga akan merosot. Yang meningkatnya hutang, pelabur-pelabur akan meninggalkan negara, BSKL akan menjunam. Mungkin negara kita kalau lebih teruk jika dibandingkan dengan negara di benua Afrika. Ini secara benar jelas, tuan-tuan. Bermakna hari ini formula terbaik, formula Tun Razak. Apa yang berlaku hari ini adalah formula Tun Razak. Dan formula ini akan berjaya. Sebab tu masa bau-bau ni, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meyakinkan ahli supaya jawatan presiden dan deputi presiden tidak dipertandingkan. Dan semua orang tahu saya antara orang yang pertama lah mencadangkan perkara ni. Kenapa saya cadangkan perkara ni, tuan-tuan? Sebab saya mempertahankan formula Tun Razak tu, kerajaan perpaduan tu. Dan kita tak mau geng-geng pok tebuk atap ni mengganggu perjalanan kerajaan perpaduan. Mana kita masih di peringkat awal lagi. Kalau kita buka jawatan presiden dan deputi presiden, tentu walaupun partai permit dan walaupun parti bunga ni akan mengganggu kita. Mereka akan mengkucar kacir kita, memecah belahkan kita, yang boleh menyebabkan kerajaan perpaduan ni jatuh. Cerita dah.
Makna kejayaan kita tidak mempertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden, sebenarnya membawa manfaat yang cukup besar kepada keutuhan kerajaan perpaduan, mewujudkan satu keyakinan yang lebih tinggi pelaburan asing kepada negara kita, kan? Boleh melonjakkan mata wang kita, meningkatkan ekspor kita, dan tentulah segala kan, kebaikan-kebaikan ini akan membawa manfaat yang baik kepada ekonomi keluarga rakyat kita. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kan? Soal KWSP, bagus soalan tu. Soal KWSP ni Saifuddin akan bawa jumpa Perdana Menteri ke? Lebih kurang macam tu lah. Kan? Okay. Dan formula KWSP ni pun bukan datangnya dari partai permit ataupun partai bunga. Yang mencadangkan soal pengeluaran KWSP ni sebenarnya Datuk Seri Najib Tun Razak, Dr. Ashraf Wajidi, Dr. Zahid Hamidi, malah menjadi satu syarat untuk menyokong bajet zaman Mahathir Yassin. Dan kalau nak kami sokong bajet tu, Mahathir Yassin kena luluskan pengeluaran KWSP dan menyambung moratorium. Moratorium pinjaman jugalah idea daripada bosku sebenarnya. Kan? Bukan daripada Mahidin, bukan daripada Haji Hadi. Tapi biasalah kan? Mereka claim semua benda tu mereka yang buat. Sebenarnya tidak. Mereka ni jenis potong tangkona, ambil kesempatan atas idea intelek orang lain. Mana mereka ni orang yang tidak menghormati harta intelek. Kan? Itu buah fikiran bosku. Bukan buah fikiran Mahidin ataupun Haji Hadi. Tapi mereka ni mana ada reti nak menghormati hak cipta intelek orang lain. Okey? Ada apa soalan tuan-tuan sebelum kita berhenti lah? Kan? Ya, sama-sama Tuan Amran Mansur sama-sama. Mata saya kena buat step mata baru ni. Power tak cukup. Kan? Power tak cukup. Clear nah? Clear nah? Clear nah. Jadi kita rakyat Malaysia berilah sokongan yang padu tanpa hen. Terima kasih kepada kerajaan perpaduan. Saya dah cerita tadi kan, dengan cara halus kan, jelas. Kita sedang menggunakan formula Tun Razak dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Terbukti formula Tun Razak membentuk kerajaan perpaduan dulu berjaya bertahan berdekad-dekad lama sampai 2018. Kan? Dan janganlah kita sesekali mengikut formula kerajaan tebuk atap Mahidin dan Haji Hadi. Terbukti formula kerajaan tebuk atap ni cuma boleh bertahan 17 bulan plus 13 bulan. Formula kerajaan tebuk atap tak mewujudkan keharmonian. Malah formula kerajaan tebuk atap hanya mewujudkan kesenjangan antara partai-partai dalam kerajaan tebuk atap tu. Jangan guna formula tu. Makna kalau kita pergi sokong Perikatan Nasional, bermakna kita nak mengulangi formula yang gagal tu. Formula tu akan menyebabkan ekonomi jatuh, hutang meningkat, direct nego puluhan bilion, scheme of thing, tangkap katak, kejatuhan mata wang, kemiskinan. Jangan guna formula tu. Formula tu akan menyeksa kehidupan rakyat. Sekarang ni formula Tun Razak, kerajaan perpaduan ni, dia akan menguntungkan rakyat. Kita nak rakyat untung atau rakyat rugi? Mesti kita nak rakyat untung. Jadi sokong kerajaan. Kita kena jadi macam datuk nenek kita dulu. Lepas je terjadi 13 Mei tu, kan, semua kembali dalam satu perpaduan, menghapuskan kesenjangan antara kaum. Dan hasilnya cukup lama, macam-macam terbina selepas itu. Dan hanya kita mengulangi perkara yang sama. Dunia, tuan-tuan, kehidupan kita ni putara roda, tuan-tuan. Dia putara roda, tuan-tuan tahu. Kita hanya mengulangi perkara yang sama. Daripada dulu
Sampai hari ini kita mau ulangi perkara yang sama. Cuma situasinya berbeza. Kalau dulu kerajaan perpaduan dibentuk kerana tragedi 13 Mei. Hari ini kerajaan perpaduan dibentuk kerana tragedi gagalnya peti undi. Tetapi formulanya sama, mana kita mengulangi sejarah yang sama. Jadi hari ini kalau kita dah tahu benda ni ulangan cerita yang hampir sama, kan? Takkanlah kita nak ikut formula Muhyiddin. Kerajaan Tebuk Atas berapa hari boleh bertahan? Awal-awal selepas pilihan raya, dia dah tangkap 10 katak Barisan Nasional. Kan? Dapatkan SD, bawa SD tu menghadap Seri Paduka Baginda Amdan Agung. Tapi ditolak oleh Seri Paduka Baginda Amdan Agung. Sampai Haji kata pengadil tidak adil. Bukan pengadil tidak adil. Formula tu dah diguna pakai dah. Gagal. Takkan nak gunakan formula SD ni juga untuk membentuk kerajaan. Tentu gagal. Kalau gagal, makna ekonomi gagal, mata wang gagal, bisnes kita gagal, pengangguran, kemiskinan, kelaparan. Betul? Jadi cadangan tuanku tu yang terbaik, mengulangi kerajaan perpaduan Tun Razak. Okey tuan. Tan Poh Heng, Abah dah buktikan kerajaan gagal. Ya, kerajaan Muhyiddin Yassin gagal sebab apa? Formula yang Muhyiddin gunakan untuk membentuk kerajaan tu tak berjaya. Formula yang sama juga digunakan Ismail Sabri membentuk kerajaan. Macam-macam memorandum of understanding yang dibuat tidak berjaya. Mana formula tu dah tak boleh diguna pakai lagi. Berbanding hari ini kita menggunakan formula Tun Razak yang terbukti berjaya untuk jangka masa cukup panjang. Tu kata kan, tuanku kita ni bijaksana tuan-tuan. Dia memperhalusi dan tidak memihak kepada mana-mana pihak dalam soal demokrasi ni. Nampak? Nampak? Kita punya seorang Yang Amdan Agung yang cukup bijaksana dan mempunyai pengalaman. Bermakna di situ juga Seri Paduka Baginda ni belajar dari pengalaman. Nampak? Dan orang yang mahir dalam politik. Kalau orang yang tak mahir dalam politik, dia tak tahu benda ni. Dia tak tahu. Dia akan sembrono macam partai permit dan partai bunga punya orang. Dia sembrono. Sebab dia tak mahir dalam politik. Tapi kalau orang yang mahir dalam politik, dia tahu Seri Paduka kita ni hebat dan luar biasa. Dan ini bukan saya memuji atau membodek, tapi saya mencerakinkan isu penubuhan kerajaan perpaduan. Saya fikir sampai hari ini dah jumpa, kita mau ulangi formula almarhum Tun Razak. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.